Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Yang berbahagia Profesor Emeritus Tan Sri Anwar Ali, Presiden dan juga Net Chancellor OUM. Yang saya hormati Profesor Dr. Wedat binti Osman, Dekan Fakulti Pendidikan dan Bahasa, Puan Kamariah Muhammad Noor, Pendaftar OUM, Profesor, rakan saya Tuan Haji Ibrahim Sakimin, Ketua Penolong Pengarah Sektor Standard Keguruan, Cik Razali, Penolong Pengarah, serta para pensyarah Fakulti Pendidikan, dan yang saya kasihi guru-guru peserta program Persatuan Guru OUM. Pertama sekali, saya ingin merakamkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada Open University, khususnya Presiden dan warganya yang memberi kesempatan kepada saya untuk hadir dalam program pembangunan profesional keguruan ini. Dan saya menyampaikan salam yang berbahagia Datuk Pengarah Datuk Razali yang tidak dapat bersama kita pada hari ini, dan mohon saya untuk menyampaikan kertas beliau digabungkan sekali dah dengan kertas saya, dan saya cuba blendkan lah berdasarkan kefahaman saya lah, Tuan Sri. Dan saya memang sangat di peringkat kementerian, khususnya bahagian pendidikan guru, yang menjadi urustia utama bagi program Persatuan Guru sejak tahun 2002 lagi. Memang merasa bangga lah dengan penglibatan Open University ke arah menjayakan program Persatuan Guru bagi guru-guru kita di Malaysia ini. Dan usaha itu memang telah memberikan hasil yang besar. Sebenarnya, Tan Sri, saya masih ingat lagi bila mana saya diberikan amanah pertama untuk melaksanakan penilaian impak kepada program OUM KPM bagi bidang-bidang kritikal dahulu. Dan KSU mengarahkan BPD untuk melaksanakan kajian impak ini untuk sama ada kita ingin meneruskan atau tidak program Persatuan Guru bersama Open University. Dan pada masa itu saya hanya dengar nama saja Open University, Namun dengan amanah yang diberikan oleh KSU pada masa itu, saya ingat lagi Tan Sri Zulkarnain, kami telah melaksanakan satu kajian impak yang besar di seluruh negara bagi bidang-bidang kritikal itu. Dan kami mengkaji bukan saja kepada mereka yang berjaya menamatkan pengajian bersama Open University, malah juga dalam kajian itu kita melihat juga kepada kumpulan yang tidak berjaya berada di sekolah, dan apakah impak dia kepada classroom. Dan dari pandangan pentadbir sekolah, dari pandangan rakan sejawat, pengurusan pendidikan, kita mendapatkan sumber yang banyak untuk menilai program ini. Dan saya masih ingat lagi, walaupun guru tadi sebahagian dia oleh kerana bidang-bidang kritikal, sains, matematik, fizik, mekanikal pada masa itu, mereka tidak dapat menyesuaikan diri dengan pembelajaran secara jarak jauh. Mungkin yang terdedah pada peringkat pertama itulah menyebabkan mereka tercecer di tengah jalan. Dan bilangan dia pun lebih kurang dekat 5% daripada keseluruhan populasi pelajar pada masa itu. Dan bila kita temu bual dan dapatkan data bahawa mereka yang gagal itu pun menyatakan bahawa program pembelajaran bersama dengan Open University sangat berfaedah dan sangat besar. Bila yang mereka yang gagal pun berkata demikian, saya memang rasa teruja dan sangat terperanjat. Kerana dikatakan dalam kajian itu, OUM telah menyediakan segala bantuan yang sepenuhnya, termasuk dari segi modul, termasuk dari segi syarahan, pensyarah, segala keperluan
Dan saya ingat lagi pada masa itu kita punya forum ada markah dan sebagainya. Bagi yang berjaya, apatah lagi. Bagi pengetua guru besar yang menerima graduan ini, lebih-lebih lagi. Jadi, semasa saya membentangkan kajian itu untuk menyambung program ini, saya menyediakan lebih kurang dekat 50 muka surat laporan kajian penuh, secara kuantitatif dan juga kualitatif. Tan Sri masa itu Kanain, KSU, dia tengok kajian tebal ni, dia kata, okey, saya beri you 1 minit lagi untuk jawab soalan saya. Meneruskan atau tidak? So, saya gunakan teori penilaian program yang saya pelajari semasa peringkat PhD saya. Saya kata program ini perlu diteruskan dengan penambahbaikan. Stop. Okay. Maka bermulalah era yang kedua OUM KPM. Jadi ini realiti sebenar. Berdasarkan data-data itulah kementerian membuat keputusan. Maka saya nak kata bahawa kehadiran guru-guru ataupun pelajar PPG dalam institusi ini memang akan memberikan satu impak besar kepada diri kita dan juga kepada sistem pendidikan. Dan gunakanlah ruang, peluang yang disediakan sepenuhnya oleh institusi ini untuk kita bukan setakat lulus, bukan setakat graduate saja. Kerana seperti Tan Sri kata tadi, kehendak Open University ini bukan sahaja menyediakan peningkatan akademik saja, malah mengubah mindset kita para guru. So, kalau kita dah menguasai, contohnya lah, kita menguasai ICT kita dalam pembelajaran bersama modul, forum dan sebagainya, aplikasikanlah elemen itu semasa kita berada di bilik dekat bersama murid, bersama rakan pendidik kita yang lain, ya. Kita kembangkan lagi budaya pembelajaran abad ke-21 itu. Kita tak mau, maknanya kita stop setakat kita graduate, maka kita lupakan segala-galanya. Itu bukanlah sebenarnya fungsi universiti yang membangunkan intelek kita sebagai seorang guru. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati, saya sebenarnya sangat gerun nak bercakap kertas pada hari ini. Kalau Tan Sri tak ada, mungkin saya berani sikit lah, ya. Bila Tan Sri ada, saya rasa nak kena berhati-hati cakap. Kerana semasa Tan Sri menamatkan pengajian sekolah tu, saya baru berumur 2 tahun, ya, baru. Jadi pengalaman yang ada pada Tan Sri sangat luas berbanding dengan saya mungkin hanya sangat sedikit saja. Tapi saya cubalah dengan ilmu yang sedikit yang saya ada ini, saya cuba membentangkan terbaik bagi saya lah, dan saya harap akan memberikan satu pemikiran baru kepada para guru yang saya kasihi sekalian. Tuan-tuan dan puan, dari segi pembentangan saya ini, tajuk pembentangan saya ialah pembangunan profesional berterusan. Saya akan fokus kepada kebertanggungjawaban inisiatif kendiri. Bagaimana diri kita sendiri yang menginisiatifkan pembangunan profesional keguruan itu. Ya? Kalau kita melihat kepada kajian-kajian terkini, kesan ataupun impak keberkesanan program-program pembangunan berasaskan inisiatif kendiri ini lebih hebat lagi daripada diarahkan untuk membuat. Ya. Semua pelajar yang berada di hari ini untuk masuk belajar di program Persatuan Guru bersama dengan 52,000 rakan kita yang lain adalah hasil inisiatif kita sendiri. Kita bergerak untuk belajar. Tidak ada siapa yang paksa. Sebenarnya kita ada pilihan. Kita nak belajar dengan tak nak belajar. So pilihan itu kita yang buat. Dengan pilihan yang tepat itulah, maka semuanya berada di dewan ini bersama rakan-rakan yang ada di kampus yang lain. Jadi dalam kertas ini nanti saya akan fokuskan bagaimana kecemerlangan kejayaan seorang guru itu
hasilnya berdasarkan kepada inisiatif kendiri itu sendiri. Kandungan pembentangan saya ini saya akan cuba mengupas dari 4 aspek. Pertama, dari segi konsep pembangunan profesional keguruan itu sendiri. Kita melihat apakah trend terkini dalam pembangunan profesional keguruan. Dan yang kedua, kita akan melihat bagaimanakah kaitannya dengan inisiatif kita sendiri. Di manakah peranan kita sebenarnya? Dan apakah sumbangan, apakah yang boleh kita buat dalam kita kata mewarnai profesional jeni kita sebagai seorang guru. Hari ini kita tak boleh lagi berfikiran secara vertikal. Maknanya ilmu yang telah kita ada, function ataupun fungsi yang kita laksanakan, itu saja yang kita pegang. Kalau kita mengajar di sekolah rendah atau di sekolah menengah, kita menguasai subjek bahasa, maka subjek itu saja yang kita pegang masih tidak memadai untuk keperluan pada masa ini. Pada masa dahulu, masa saya bersekolah, mungkin dengan guru bahasa Melayu itu mengajar bahasa daripada awal hingga akhir memadai bagi mereka untuk membangunkan kita. Dan kita bersyukur kerana kita berjaya hari ini, kerana sistem pendidikan kita telah pun menyediakan kaedah itu pada masa ini. Tetapi bertolak daripada hari ini, dalam pelan pembangunan pendidikan dan kehadapan, kita perlu beranjak kepada pendekatan horizontal. Kita perlu berubah. Maksudnya di sini tidak lagi kepada function yang sama. Kita perlu juga menguasai fungsi-fungsi yang lain. Sebab macam Tan Sri kata tadi, bila profesor pakar dalam satu bidang, bila dia dapat ilmu bidang lain, dia dah mempertikaikan. Kan? Dululah profesor dulu Tan Sri. Tapi profesor hari ini mungkin dia menguasai bukan bidang itu saja. Multidisiplin dia kuasai. Dengan ini, kehidupan atau kompetensi guru kita pada masa hadapan ataupun masa kini perlu sentiasa mengaitkan satu molekul dengan molekul yang lain untuk menjadi kompetensi yang lebih mantap. Ya, kalau satu molekul itu dia berkecaian, kalau dia menjadi satu dia akan lebih mantap. So kompetensi guru kita hari ini perlu secara vertikal. Ya, okey. Tuan-tuan perempuan yang saya kasihi, kasih sekian. Okey, yang kedua ialah dari segi kepertanggungjawaban kita. Saya cuba akan mengupas bagaimana tanggungjawab kita. Ya, tanpa kita sedari dengan minat, dengan keupayaan yang kita ada, kita berjaya untuk membangunkan diri kita. Dan apakah impak dia khususnya kepada pembangunan pelajar kita dan juga pembangunan diri dan kerjaya kita. Dan yang akhir sekali kita melihat sedikit tentang potensi dalam laluan kerjaya seperti yang dinyatakan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia itu. Perempuan yang saya kasih sekalian, kita tahu bahawa dalam anjakan yang keempat, mentransformasi profesi keguruan menjadi profesi pilihan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan. Kenapa? Walaupun kita telah sekian lama kita menganggap bahawa profesi ini sebagai profesi yang mulia, novel, hebat, namun negara masih terus ingin membangunkan lagi, melonjakkan lagi, mentransformasikan lagi. Adakah kita masih belum mencapai tahap yang hebat lagi? Ataupun adakah pada tahap yang sekarang profesi kita belum cukup kuat? Jawapan dia, kita telah berdasarkan kepada dialog nasional, lebih daripada 3,000 dialog yang dilaksanakan, lebih daripada 1,000 round table discussion dengan semua pihak yang berkepentingan, daripada rakyat biasa, kumpulan pertengahan, hinggalah kepada
profesor dan juga penasihat luar negara. Dalam banyak itu yang saya sendiri terlibat sebagai pencatat dalam dialog nasional itu, fokus banyak diberikan kepada membangunkan, mentransformasikan profesi perguruan kita. Artinya di sini bahawa kualiti yang kita ada pada hari ini belum menjamin survival negara kita pada masa hadapan. Walaupun kita kata kita berbangga dengan ramainya pencapaian cemerlang dalam setiap peperiksaan awam, namun dalam masa yang sama kita lihat juga masih juga terdapat yang gagal. Kalau 400,000 yang keluar dalam peperiksaan kita, kita juga melihat masih ada kumpulan yang gagal semua F dalam peperiksaan kita. Itu kalau ukuran pencapaian akademik kita gunakan. Maknanya masih ada ruang untuk membangunkan, menambahbaikkan kompetensi kita sebagai seorang guru. Hari ini bila kita sebut kompetensi kita sebagai guru, kita bukan membangunkan diri kita sahaja, tetapi kita kaitkan pembangunan diri kita dengan kemenjadian manusia yang kita didik, murid kita. Kalau saya hebat sebagai seorang pendidik, tetapi murid saya tidak menjadi, keberhasilan murid jadi tidak berlaku, maka apa maknanya kompetensi yang saya ada? Kerana yang akan membentuk negara pada masa hadapan adalah anak didik kita. Modal insan itu yang akan mendidik. Hari ini kalau kita mendidik, anak murid kita berada di darjah 1, tahun 1, pada tahun 2025 mereka akan memulakan dalam pasaran kerja mereka. So, cara kita mendidik hari ini menyediakan dia untuk tahun 2025 sebagai warga negara untuk pembangunan negara, modal insan negara pada masa itu. Jadi kita tak tahu kompetensi yang diperlukan pada masa 13 tahun akan datang. Malah 3 tahun akan datang pun kompetensi yang diperlukan di alam pekerjaan ini pun kita tidak dapat menjangka. Tak dapat menjangka. Jadi hari ini kebetulan hari 2 hari lepas, Tan Sri, saya memutarkan kertas yang lain lah untuk pembangunan guru baru, dan saya dapat mendengar pembentangan daripada Profesor Lee Sing Kong, Singapura, di NIE Singapura, bahawa kata dia dia sebagai perunding dan dia mendapati cross border keperluan majikan hari ini, dia kata untuk keluaran daripada universiti dan sebagainya ada 3 faktor utama. So kita sebagai pendidik berjaya atau tidak menghasilkan 3 faktor utama. Pertama, dia kata melahirkan tenaga kerja yang bersedia akan diterima oleh majikan tadi dengan mudah. Yang pertama, mereka yang boleh berkomunikasi dengan berkesan di cross border. Tak kiralah sama ada di pihak swasta, pihak kerajaan atau persendirian, itu yang pertama. Kerana komunikasi yang berkesan akan memberikan keyakinan kepada kita punya klien. Dan bila negotiation, kita akan menang dalam negotiation itu. So dia carilah sekarang ini majikan mencari calon-calon pekerja baru kita yang keluar daripada universiti ini, mereka yang mampu kepada perkara. Dan bukan saja satu bahasa, mungkin 2-3 bahasa. Kerana klien kita hari ini, walaupun Open University itu berada di Kuala Lumpur, klien kita seluruh dunia. Begitu juga syarikat. Elemen yang kedua, bagaimana pelajar tadi yang kita hasilkan boleh berkolaborasi dengan semua pihak. Kalau ditunjukkan contoh kita di Silicon Valley sana, di Amerika Syarikat, seluruh dunia, mereka yang pakar-pakar dari seluruh dunia ada orangnya di sana, yang bekerja dalam suasana yang penuh kolaborasi. Ada datang dari China, datang dari India, datang daripada mana seluruh dunia, duduk di Silicon Valley, menghasilkan contohnya alat ini, contoh, ataupun telefon.
Kerana mereka ada kepakaran masing-masing dan menghasilkan telefon ataupun apa-apa lagi yang terbaik. Yang saya dipahamkan oleh Tan Sri KPPM yang baru balik daripada Silicon Valley, Colorado itu, dia kata sekarang ini Google sedang menghasilkan, dia kata, alat komunikasi cermin mata. Kan? Melalui cermin mata ni boleh berkomunikasi macam telefon, boleh melihat, boleh komunikasi, boleh televideo, boleh tengok televisyen kan, hanya dengan cermin mata yang sedang dibangunkan. 8 orang di Malaysia yang bersama dengan PM dapat masuk melihat hasil terkini. Maknanya itu adalah hasil daripada kolaborasi semua pihak. Kalau gitu, guru kita mesti ada kompetensi baru yang boleh menghasilkan agar anak murid kita nanti berkolaborasi bila mereka bersedia sebagai tenaga negara. Dan yang ketiga, barulah expert mahir dalam bidang dia. Kalau bidang dia ekonomi, bidang dia fizik, bidang dia matematik, barulah dia mahir kepada aspek. Itu pun saya hanya mendengar Tan Sri daripada pembentangan oleh UNITA. Kebanyakan majikan di Malaysia ni memilih pekerja yang dapat antara 2.75 tak sampai pun ke 3.2. Yang cerdik sangat pun dia tak pilih. Yang bawah tak boleh kan. Tapi yang tengah-tengah ini, kerana yang cerdik sangat ini, mereka memang kolaborasi dia kuat. Dia akan baca buku, hafal buku, tengok buku, habis. So, bila kerja dia kata akan banyak mementingkan diri sendiri. Tak dapat bekerjasama, tak dapat berkolaborasi dan tidak tahan dengan cabaran dan persekitaran itu. Tapi untuk pengajian ini mesti dapat popular lah. Sebab tuan-tuan puan-puan telah pun diberikan profession dan pekerjaan. Ini baru yang nak masuk pekerjaan. Bila kita dah berada dalam bakal pendidikan itu, kita tidak ada pilihan. Dan no turn back bagi kita. Maka kita harus terus mendapat kejayaan, terutama dalam ilmu yang kita kuasai ataupun kita pelajari. Sebab itulah perlukan satu transformasi dalam profesi kita ini, ya, untuk hasil yang mempertabatkan profesi kedua. Kualiti pendidikan guru ini sentiasa menjadi perbincangan. Adakah kita kata kualiti kita ini, saya kata tadi, masih tidak berkualiti? Kalau digambarkan dengan meningkatnya pencapaian pelajar-pelajar kita. Ya. Isunya di sini ialah kualiti adalah elemen yang dinamik. Kualiti itu sendiri tidak pada satu-satu standard sahaja. Kualiti sentiasa berubah daripada satu standard ke satu standard lain. Sentiasa bergerak ke hadapan, mencari kualiti-kualiti baru. So, sebagai guru, kita harus meningkatkan profesionalisme kita, mendapatkan kualiti-kualiti baru ini tadi. Kalau kita nak hasilkan pelajar yang 3 perkara dikuasai untuk menjamin survival dia, maka kualiti itu kita harus kuasai, supaya anak murid yang kita hasilkan tadi dapat survivalkan negara kita. Jadi kalau hari ini dengan adanya contohlah kebat, kemahiran berfikir, aras tinggi ataupun HOTS yang telah lama sebenarnya OUM mulakan dalam modul-modul mereka, kita tak mahu pelajar kita ataupun tuan-tuan perempuan just untuk lulus pesa saja menguasai HOTS tu. Zaman hari ini setakat lulus pesa masih tidak memadai. Tetapi kumpulan kita, kumpulan profesional pendidikan ini harus anjak lagi ke hadapan, iaitu mengaplikasikan dan seterusnya kalau dapat mensintesiskan dan menilai atau create benda baru. Ini
untuk keperluan generasi kita pada masa kini dan akan datang. Ya, kebanyakan generasi kita adalah generasi Y, yang sebenarnya mereka boleh belajar tanpa guru. Ya, dia dapat telefon itu pun dia boleh belajar, tetapi masih memerlukan bantuan guru ini sekiranya guru adalah relevan bagi mereka. Kalau dia rasa dalam kelas tadi, kelas kita, guru ni tak relevan bagi dia, dia hanya duduk dalam kelas saja, tetapi apa yang kita sampaikan tidak akan memberi impact pada mereka. Sebab penguasaan ilmu mereka mungkin lebih hebat lagi, sebab mereka generasi Y. Ya, ilmu semua dalam tangan mereka, klik-klik semua dapat ilmu. Ya. Kita baru nak cerita tentang gurun. Gurun ni rupa bentuknya begini, rupa bentuk begini dan sebagainya. Dia kata, cikgu tayangkan saya punya handphone, cikgu. Saya ada 11 gurun di dunia dengan perbezaan pandangan gambar yang berbeza. Jadi kalau kita tertinggal masih nak, kalau saya cikgu geografi masih nak terangkan iklim itu, no way. Zaman ini. Sebab itulah OUM menggunakan kaedah itu dalam PNPJ. Saya sangat percaya kaedah ini cikgu gunakanlah, aplikasikanlah balik kepada bilik darjah. Barulah kita merasa bahawa ada kesan ilmu yang kita ada kepada impact kepada negara kita. So, kualiti sentiasa bergerak ke hadapan. Kalau kita berjaya hari ini kerana guru kita dulu berkualiti, tetapi kualiti itu tidak memadai untuk anak murid kita yang akan bekerja pada tahun 2025. Kita mesti mencari. Kita hari ini tidak boleh menunggu kualiti apa yang ditetapkan. Oh, kualiti MSO lah, ISO lah, tak. No. Kualiti yang perlu kita tarik, kita tambah. Terutama kualiti diri kita. So, kalau saya selalu dalam temu duga peringkat PhD, saya tanya orang yang calon-calon PhD ni, master, apa yang you boleh jual dari you kepada saya? Soalan tu senyum menjadi, apa yang you boleh jual pada saya dari yang you ada? Saya nak jual apa? Jual apa yang nak jual. Saya penemu duga, saya nak beli yang terbaik. Maksud saya nak tengok apakah tambahan nilai yang ada pada diri dia yang boleh dijual untuk negara, untuk kita. Saya cikgu biasa je. Cikgu biasa, istilah cikgu biasa dah tak ada dah. Sekarang ini semua cikgu adalah luar biasa. Hebat. Hebat. Okey. Jadi itu nak kata bahawa kualiti kita sentiasa berkembang. Saya nak kaitkan pembangunan profesional diri kita. Now, kita dah beranjak ke hadapan ini dalam pembangunan profesional diri kita. Sejauh mana kita dapat responding to growing demand from labor market to new social, new ecological, economic, political challenge, and to be involving norm and practice in life of the new generation. Now kita bercakap tentang kompetensi skill for life. Not only skill untuk membaca. Program Linus kita tu bukan setakat itu saja. Now skill for life untuk anak didik kita. Kalau setakat kita kata skill untuk membaca, mendengar dah berlalu dah. Zaman Tan Sri dulu, zaman saya dah berlalu dah. Sebab saya dengan Tan Sri dari segi mudanya sama lah. Tapi hebat Tan Sri. Tak pernah tu Tan Sri. Now skill for life untuk anak didik kita. So kalau kita sendiri pun kadang-kadang tak dapat survive, kerana setiap hari Tan Sri saya mendapat surat daripada guru kita mengikuti program PPG ni, saya nak berhenti. Kenapa? Saya dah mula sakit bila saya mengikuti program ini.
Darah tinggi saya dah ada. Kencing manis saya dah tak boleh kawal. Sejak mengikuti program Fizuazahan Guru ini. Saya kata tak apalah. Kita boleh lepaskan dengan ikatan perjanjian itu sekiranya doktor memberi satu surat pada kita mengatakan bila you belajar je you sakit. So dapat daripada bukti itu doktor kata kita lepaskan 50,000. Belajar je sakit, belajar je sakit. No problem. Dapatkan surat doktor itu. Maknanya di sini dalam pengajian kita sendiri pun kadang-kadang kita tak dapat survive. Bagaimana kita nak survive anak didik kita 30 orang, 40 orang satu kelas. Kalau kita mengajar, kalau kita mengajar 5 kelas kali 5, kita kena fikir ke hadapan, jauh ke hadapan anak didik kita. Kerana mereka itu nanti akan mengajar cucu cicit kita. Dan akan ada impact dia apa yang kita buat hari ini kepada diri kita pun. Ya, pada cucu cicit kita. So maknanya di sini kita harus terus meningkatkan keupayaan kita. Ya, supaya dapat memenuhi kehendak new generation ini. Memanglah doktor cakap mudah. Saya berada kat sekolah, tempatnya begitu. Okey. Kalaulah kita tak mulakan hari ini, bila kita nak bermula? Kalau kita kata kita kurang kemudahan ICT, kurang kemudahan itu, okey. Kalau kita nak tunggu segala-galanya lengkap, bila kita nak bermula? Kalau Open University ini, ODD ini, kita kata semua negara dah online semua, wifi semua ada, baru nak buat ODD, saya rasa dah lama OEM itu. Sebab pemikiran hari ini ialah kita akan bermula dengan kemampuan yang kita ada. Dan kita sentiasa meningkatkan inovasi-inovasi baru. Sebab tu rakan kita yang berada di sekolah-sekolah pedalaman yang tak ada segala-galanya, mereka juga belajar. Dah pun graduate, 100 lebih dah pun graduate. Saya ditempatkan pertama sekali sekolah saya tahun 87, Sekolah SMK Nabawan Sabah. Berhampiran dengan Kalimantan, Indonesia. Main bola kat padang tu, masuk Indonesia. Dan anak murid saya sebahagiannya datang daripada Kalimantan yang belajar. Sebab dia berkahwin sana, dah tak ada, border tu dah tak ada Tan Sri. Saya tengok wajah anak-anak yang berada di kawasan pedalaman ini sangat sayu wajah dia. Bersih, jernih. Yang betul-betul mengharapkan kita untuk menyampaikan, membangunkan mereka. Lebih menarik lagi Tan Sri tu, selepas 3 hari saya di sekolah tu, saya menjadi pengetua di sekolah ini. Tak ada pengetua, maka PBD kata, you lah pengetua. Sebab pada masa itu saya first graduate 87 yang masuk di sekolah itu. Murid ada 700, guru ada 27 orang. Bandar terdekat Keningau, Tan Sri dah sampai Keningau. Dulu Tan Sri nak sampai sana, jalan turap tak ada, yang ada jalan balap. Bas-bas mini, Land Cruiser ada lah. Dan saya membawa gaji mereka tiap-tiap bulan dalam poket saya 28 ke 30 ribu setiap bulan. Sampai sekolah, cash money bagi pada mereka. Kalau dia tahu penjenayah, saya rasa saya dah tergulit di tengah jalan buat duit tu. Tapi saya boleh survive kerana mungkin generasi saya yang lahir selepas sebelum 64 ini disebut sebagai generasi bomber baby boomers. Semua pengebom zaman perang. Sebab itu kita boleh survive. Anak murid saya waktu cuti sekolah 2 minggu tu tak balik. Kerana dia kata saya nak balik jalan dah seminggu. Saya nak balik sini seminggu. Jalan kaki.
Jadi tak payah balik. Jadi kita sekolah disediakan makan, minum segala-galanya. Duduk sekolah. Mungkin kerana itulah hari pertama saya berada dalam dunia yang mencabar itu membangkitkan semangat saya hingga hari ini. Ya? Jadi tuan-tuan perempuan mungkin professional jenis dia lain. Bermulanya tu titik poinnya lain. Tapi tak apa. Walaupun kita bermula dengan cara yang berbeza, namun matlamat kita sama untuk membangunkan negara kita. Ini dari segi konsep lah, ya. Konsep kita ni sebenarnya dari segi boleh ni. Ni baru slide 2 ni. Boleh. No problem. Tak ada, ni gurau dia. Saya risau juga bila nak habis Okey. Ini dari segi konsep proportional development kita. Tak kiralah perkembangan, pembangunan, perkembangan semua menunjukkan perubahan. Kalau OUM tadi gunakan perkembangan, maknanya semakin lama semakin kembang kita. Kalau bangun, semakin lama kita bangun kita. Tapi bukan fizikal yang kembang. Mesti seiring dengan kompetensi kita, pemikiran kita, arah tuju kita, mindset kita. Saya masa convention itu ditanya, Doktor, saya lepas balik daripada masters, saya duduk kat sekolah, saya tunggu saja bila guru besar nak suruh saya buat sesuatu. Saya dah ready dengan modul-modul saya yang saya dapat masa master dulu. Tetapi guru besar tak pun suruh saya buat apa-apa. Zaman itu telah berlalu. Now kita mesti proaktif ke hadapan. Tunjukkan kepada guru besar, ini yang saya ada hari ini. Bagaimana saya nak berkongsi? Itu yang dikatakan inisiatif kendiri. Tak boleh lagi menunggu arahan daripada kementerian, arahan daripada jabatan, arahan dari guru besar untuk menggerakkan pembangunan diri kita. Yang itulah dalam PPPM. Inisiatif kendiri. Tuan-tuan perempuan, memang saya percaya kalau tak ada inisiatif kendiri, tak akan berada di sini. Sebab masa kita menawarkan program Visualisasi Guru ini secara SMS, saya ingat lagi, kita SMS, orang tak mohon kita SMS bagi kat dia. Kita tawarkan lebih kurang masa tu, ambillah mas 3,000 Tuan Sri. Dekat 1,000 orang menolak. Dia kata, saya tak mohon. Kenapa kementerian hantar ni? Kita kata kita nak bagi peluang. Tapi daripada 3,000 tu 1,700 menyambut cabaran itu dengan SMS kita. Maknanya ada di kalangan kita yang sedar, malah di kalangan itu pun mereka yang dah 52, 53, kenapa saya tak diberi peluang? Hanya Kementerian Pendidikan saja memberi peluang sampai umur 50 untuk ditaja. Berbanding dengan kementerian lain hanya umur 45 untuk program peringkat sarjana muda. Dan jadi dari segi teacher development, ini adalah proses bagaimana kita meningkatkan profesional kita lah. Okey. Ini merupakan aspirasi murid kita. Dalam PPPM, hari ini kita tak perlu tahu, tak perlu lagi nak mencari apa yang murid hendak sebenarnya. Daripada dialog itu, kita dapati dalam berbagai pihak, ibu bapa masyarakat daripada 3,000 dialog saya kata tadi, ini hasil yang murid hendaki. Murid yang kita ajar di kelas tu, ini yang mereka hendaki untuk survive daripada masa hadapan. Dan bersediakah kita untuk memenuhi kehendak murid kita ini? Kalau bersedia kita, di tahap mana kita? Adakah kita masih lagi di takuk lama kita? Sebab itu saya kata tadi, bila kita graduate daripada Open University, kita mesti menunjukkan kelainan daripada guru-guru yang tidak graduate. Kerana hari ini pengalaman bukan menjadi ukuran. Orang ada pengalaman
40 tahun sebagai seorang guru. Tapi sebenarnya dia hanya mengulang perkara yang sama selama 40 tahun. Adakah itu pengalaman 40 tahun? Yes, pengalaman mengulang benda yang sama. Berbeza dengan tuan-tuan dan puan yang mungkin baru 15 tahun, tetapi dengan 15 tahun yang ada ini, kita telah ada 15 tahun atau lebih cara baru yang sentiasa kita buat inovasi kita. Sebab itu McKinsey, dia boleh claim dia ada 1000 tahun pengalaman untuk memberi nasihat kepada Kementerian Pendidikan ataupun pendidik seluruh dunia, katanya. Walhal kalau kita tengok, saya bekerja dengan dia selama 3 bulan, Tan Sri. Walhal kalau kita tengok, kecil-kecil orang muda-muda je. Daripada universiti terhebat tadi tu, muda-muda saja. Kerana dia mencampurkan pengalaman dia 3 tahun, campur dia 3 tahun, campur. Kalau dia ada 1000 orang, campur pengalaman tu walaupun dia setahun 1000 tahun. Sebab 1000 orang ada 1000 cara ataupun kemahiran yang berbeza. Yang ini yang dikatakan the vertical yang kita nak. Bukan saja horizontal. Kita hebat, selepas 30 tahun kita berada di sekolah, kita menjadi guru yang hebat. Tapi tak ada benda baru yang kita bawa dalam dunia pendidikan. Ya? Ini antara kajian McKinsey tadi. Bahawa banyak faktor sebenarnya untuk membangunkan pendidikan, tetapi faktor yang kritikal, yang utama tetap guru. Kalau guru tak berubah, sistem pendidikan tidak akan berubah. Kualiti sistem pendidikan tidak akan melebihi kualiti guru. Itu statement McKinsey selepas kajian seluruh dunia. So kalau kita tak berubah, buatlah PPPM apa pun, kalau kita tak berubah, maka tak akan berjaya. Itu mesej yang nak sampaikan. Maknanya di sini bahawa faktor guru tu sangat penting. Ya, kalau guru tadi diajar oleh guru yang berprestasi tinggi, pencapaian murid tadi dapat ditingkatkan, yang berumur 8 ke 11 tahun tadi dapat ditingkatkan 90% potensi yang ada pada dia. Kalau dia diajar oleh tuan-tuan perempuan yang hebat yang ada di hadapan saya ni, InsyaAllah. Tapi kalau kita masuk kelas, buka muka surat 2, cikgu nak buat kerja, buat. Maka murid yang cerdik pun, yang asalnya potensinya 50, akan jatuh kepada 37. Yang hebat pun akan jatuh kalau dia dapat cikgu yang low performing. Dan perbezaan sebanyak 53 poin itu menunjukkan bahawa peranan cikgu itu sangat penting dan utama untuk kejayaan negara ini. Kalau kita kata, kalau kita duduk, kita kata bahawa engineer itu hebat, betul. Engineer akan membentuk, atau kejuruteraan atau juruter akan membentuk apa yang nak dibangunkan negara kita. Daripada tanah yang kosong, dia boleh bangun apa yang dikehendaki. Jambatan mungkin jambatan dah tak ada tiang lagi pun dia boleh bina. Kalau doktor, orang sakit, dia boleh buat. Memang hebatlah. Tetapi kalau tak ada guru, maka tidak akan ada doktor dan tidak akan ada juruter. Ingat, siapa lagi hebat tu? Tak terhasil kali itu, kan? Okey. Hebatnya guru ni lebih hebat lagi daripada pengetua dan guru besar. Antara guru besar dan pencapaian murid, kita kalau tengok, hanya 20 poin sahaja menyumbang kepada pencapaian murid. Berbanding guru tadi berapa? 53 poin. Betul. Sebab tu kadang-kadang bila sekolah tadi pengetua 3-4 bulan tak ada, sekolah berjalan macam biasa. Kerana cikgu yang ada di sekolah tu cemerlang, dia jalan macam biasa. Kerana ada inisiatif sendiri. Kita tak perlu ada ketua kita, tak ada ketua, tapi kerja kita jalan.
Bukan lagi pada masa dahulu. Saya ingat dulu kalau saya bersekolah agama dulu, ustaz saya letak songkok atas meja. Anggap saya ada dalam kelas, songkok tu wakil saya. Maka budak pun baca lah. Sebab cikgu ada kat depan, dia letak songkok. Yes, pada masa itu okey. Kerana dengan meletak songkok saja kita akan respect cikgu kita. Kerana cikgu kita adalah segala-galanya. Now zaman cikgu kita segala-galanya dah bertukar. Bukan kerana hormat itu bertukar, tidak. Kerana banyak kompetensi lain yang diperlukan oleh guru kita. Hari ini kalau kita letak songkok kita, kita baru keluar pintu saja tu, belum jauh pun habis dah nak murid tu. Macam-macam drama dia ada dalam murid tu. Tengok beza dengan dulu. Guru besar pergi mesyuarat, letak songkok. Hebat tak hebat guru dulu. Makna di sini pengetua mainkan peranan penting, tetapi yang lebih penting lagi adalah guru kita. Poin yang ditunjukkan tadi sangat besar bagi guru. Now saya kata kita cuba dalam plan pembangunan profesional kita beranjak daripada inisiatif organisasi kepada inisiatif pendidikan. Hari ini kalau kita nak belajar ke OUM, belajar ke universiti-universiti lain, kementerian terpaksa membuat perancangan, gerakkan. Saya sendiri Tan Sri pergi ke PPD, merayu kepada cikgu. Belajarlah. Sebab kita ada senarai nama lebih kurang 18,000 guru kita yang belum, yang layak belajar untuk program Fitzwazan Guru ini. Merayu pergi kat PPD. Awal tahun dulu kita dapat survey kepada semua 18,000 ni. Dan dapatannya sangat tidak setimpal lah dengan apa yang kita suarakan. Lepas puas merayu, jumpa PPD pun merayu, bawa pengarah pelajaran negeri ke PPD. Datuk Ghazali pengarah kita semua turun ke bawah. Kita target 16,000, kita dapat lebih kurang 4,000. Duit tu ada, tapi sebab dia kata saya tak minat, saya dah selesa. So inisiatif negeri itulah. Itu pun yang digerakkan oleh organisasi. Yang kita gerakkan. Sebab itulah lepas ini mungkin kita kena berganjak. Contohlah kalau kita nak buat program pada masa akan datang, kita nak tengok bagaimana inisiatif negeri. Sekarang ini pun ramai di kalangan pelajar-pelajar UIM yang dah graduate buat master sendiri, walaupun berbayar. Ini yang kita nak ke arah itu. Kesedaran itu dah ada untuk buat master dan sebagainya. Nanti balik dalam baca surat khabar hari ini, bajet yang dibentangkan semalam, PM pun ada sebut hampir 80 lebih skim perkhidmatan yang ditambah baik itu. Dan termasuk dalam penambah baikkan itu dalam skim pendidikan kita. Semalam dalam speech bajet dia tak sebut, tapi ada elemen itu. Bacalah. Tengok macam mana menggerakkan inisiatif sendiri dalam sendiri. Dan akhirnya dalam gelombang kedua kita nak bergerak kepada 30 ke 60%. 60% dalam gelombang kedua. Dan seterusnya dalam gelombang ketiga kita nak bergerak kepada 80%, seperti nyatakan dalam PPP. Sebab dalam kajian-kajian menunjukkan bahawa kalau kita memberi kursus tu hanya 10% saja memberi kesan yang diarahkan hari ini. Namun begitu, kita tak boleh lari daripada kehendak organisasi. Kerana kehendak organisasi akan memenuhi keperluan-keperluan dasar untuk KSSR, KSSM, untuk PBS, untuk kursus-kursus memenuhi keperluan dasar perlu juga kita sampaikan. Tapi kadarnya akan berkurang. Yang lebih kepada bagaimana bila sampai dekat sekolah, warga sekolah membangunkan khusus secara school base itu ataupun organisasi base itu yang nak dibesarkan. Kalau kita kata pembangunan profesional kita bukan kursus sahaja,
Bukan seminar ini sahaja. Banyak lagi laluan-laluan cabang-cabang yang kita boleh gunakan untuk pembangunan profesional kita. Banyak. Pembacaan buku kita, dialog prestasi kita dengan cikgu-cikgu kat sekolah, kajian yang kita buat. Pelajar-pelajar UiM akan buatkan kajian penyelidikan tindakan, bukan untuk lulus PESA saja, tetapi gunakan itu untuk membantu murid yang bermasalah. Kajian tindakan adalah kajian untuk membantu kita menyelesaikan masalah kita. Kalau murid kita tak boleh baca, tak perlu ambil ramai, ambil seorang saja. Ambil seorang, tengok boleh tak sampai akhirnya dia boleh baca dengan kaedah yang kita cipta. Kalau berjaya itu, tunjukkan kepada Tan Sri, boleh naikkan nama lagi. Itu yang kita kena, bukan setakat lulus kajian tindakan itu saja. Zaman itu sudah berlalu. Ini yang saya kata tadi, apa yang boleh kita jual diri kita selepas kita ada ilmu itu. Saya dapat menyelesaikan guru yang murid yang tak aktif baca. Kerana hari ini kita dapati kadang-kadang kita dalam kursus BTN pula, kursus PLKN pula ada kursus membaca. Dan berjaya pula dengan kursus yang diberikan bukan oleh guru. Berjaya pula ni membangunkan pembacaan murid-murid yang buta huruf ni. Di mana wajah kita nak letak sebagai pendidik yang kita berhadapan dalam kelas. Sebab saya ada sedikit cerita lah. Saya tengok dah serius, kita cerita sikit dan saya. Di India ni negara yang antara teramai penduduknya, walaupun sekarang China. Dan pada masa hadapan dijangka pada abad kehadapan India akan memotong China dari segi bilangan rakyat dia, population rakyat. Okey. Di India ni, oleh kerana ramainya rakyat, maka pelbagai kreatif yang dia ada. Dan satu kajian yang ditulis oleh seorang profesor, jadi dia melihat kepada murid-murid yang terbiar. Maknanya mereka tak dapat cukup bajet untuk sekolah dan sebagainya, terbiar. Namun mereka ni menggunakan potensi yang dia ada sebagai penggilap kasut. Kawasan-kawasan pelancongan dia duduk sebagai penggilap kasut. Dan mereka ni dalam kajian itu menunjukkan walaupun dia sebagai penggilap kasut, dia boleh bertutur lebih daripada 20 bahasa tanpa schooling pelajar. Dia boleh bertutur lebih daripada 20 bahasa. Sampai disebut sana bahasa klasik Rusia pun dia boleh bertutur, pelajar ini. Hanya sebagai penggilap kasut. Dan kemudian bila dia gelap kasut, dapatlah duit daripada pelancong, itulah digunakan untuk survival dia dan keluarga dia. So dia boleh tukar duit tu, exchange rate duit tu on the spot. Bagi duit mungkin US, tukar kepada duit rupi, on the spot dia boleh tukar. So dia jadi money changer juga. Menunjukkan bahawa kecekapan matematik dia memang hebat. Now tadi ada linguistik punya part kan, special linguistik. Yang ni matematik. Dan dia boleh melayan orang dengan bagus. That means dia punya social skill dia tinggi, emotional dia tinggi. Maknanya mereka ini dari segi intelligent memang intelligent, brilliant. Maka dalam kajian itu diambil sekelompok daripada budak ni, dimasukkan dalam sistem sekolah kerana mereka tak dapat sekolah, dengan harapan bila dia berlaku dalam sekolah, dia lebih hebat lagi, dapat improve dia punya skill-skill yang dia ada tadi itu. Masukkan dalam sekolah dengan sedikit bantuan kewangan untuk sekolah. Bila di sekolah, selepas tahun dia datang buat kajian, budak-budak ni jadi terbantuk potensinya dia. Tak macam dulu. Bahasa dia yang banyak-banyak pun dah semakin hilang. Kemahiran aritmetik dia pun dah hilang. Jadi dalam kesimpulan tadi dia kata, sekolah membunuh potensi dia. Di schooling lagi bagus daripada schooling system, dia kata.
Jadi kita tak maulah guru kita sebagai pendidik, anak murid kita yang hebat, masuk kita didik, turun tadi daripada 50% kepada 30 dan mungkin kosong. Sebab kita jarang membuat kajian. Bila kita dapat murid kita jarang membuat kajian apakah intelijen yang mereka ada. Jarang. So kita mengajar kaedah yang sama. Orang yang suka muzik, kita mengajar dengan kaedah yang sama kerana kita nak mudah kita mengajar. So kita gunakan kaedah sama. Orang yang muzik mungkin fed up dengan kaedah kita. Orang yang linguistik mungkin tak sesuai dengan kaedah kita. Jadi selepas ini mungkin kita kajilah secara mudah apakah dia punya intelijen yang ada. Mungkin di situ dapat menjurus kepada pembangunan pelajar. Mula dengan anak kita. Balik nanti tengok anak kita, instrumen banyak dekat internet, try anak kita apakah intelijen yang mereka miliki. Kerana mereka kita nak bentuk mereka. Ini satu lagi social media and learning dalam abad ke-21. Kalau kita kata dalam dunia hari ini nak bangunkan diri kita ni payah, sekarang ini segala-galanya percuma. Dalam social media ni menyediakan banyak ruang lingkup untuk kita bangunkan diri kita. Kita jangan fokus kepada LMS kita sahaja. Tengok kita punya Facebook, kita punya benda-benda lain, semua banyak. Kalau dalam pendidikan kita ada Han Academy, kita ada massive sistem online, macam-macam ada. Nah itu adalah sebenarnya ruang pembangunan profesional yang luas yang ada sekarang ni di ujung jari kita. Untuk bangunkan diri kita sekarang ni, kadang-kadang kita melalui benda ni yang lebih melekat untuk kita bangunkan diri kita. Kerana ruang platformnya sangat luas. Adakah kita berkesempatan nak gunakan? Ataupun kita tak mahu nak gunakan? Kalau UUM telah menyediakan ruang, kita punya literasi dalam ICT kita. Kita buat assignment pun, hantar. Buat koko pun hantar dengan ICT kita. Buat bina insan pun hantar dengan ICT kita. Praktikum nanti pun gambarkan dalam video, hantar. Tak boleh pakai video orang lain kan, sebab dia kena video dia sendiri kan. Hantar. So itu semua ruang-ruang pembangunan profesional kita yang luas, di samping apa yang diberikan oleh kementerian dan pihak-pihak yang lain. Inilah hasil dalam pelan pembangunan profesional kita. Kita nak guru kita yang bukan sahaja yang kompeten. Bagi level 41 pada peringkat awal dulu kami meletakkan dia mesti kompeten, effective teaching. Guru yang berkesan dalam bidik darjah. Now, kita bukan setakat guru 41 saja yang nak berkesan, tetapi sampai ke atas menguasainya. Profession. Peringkat 44 dia mesti dah profession. Tetapi dalam masa yang sama dia juga boleh strategis, dia boleh juga beraspirasi dan juga berfikiran holistik ataupun berwawasan. Semua guru kita maksudnya tanpa kira grade harus memiliki kompetensi ini secara minimum. Maksimalnya tadi adalah base kepada inisiatif ke diri sendiri kita yang nak bangun. Itulah semaksimal yang mungkin kita boleh buat untuk diri kita. Jadi maknanya kalau kita keluar nanti sebagai guru 41 ataupun 42 yang dicadangkan, InsyaAllah. Tengok bajet tu semalam kan, besok saya baca. Bukan setakat kompeten saja, tetapi lebih-lebih lagi guru dalam perkhidmatan ini, kita bukan bermula dengan kosong bila masuk dalam pengajian peringkat ijazah. Kita dah banyak ada. Berbeza dengan guru yang baru lepas SBM masuk universiti tu baru mula dengan kosong. Tetapi kita dah mula dengan separuh lah tabung kita kan. Now kita hanya tambah lagi untuk pembangunan.
So ciri-ciri inilah yang akan menggerakkan kita kata generasi abad ke-21 ini untuk menyediakan negara. Ini adalah sebahagian kompetensinya yang dalam pelan pembangunan kita. Kita tak boleh lari daripada trust dalam perkhidmatan kita, PNP kita, nilai profesional kita, sumbangan luar kita, aktiviti luar bilik dadah, dan sumbangan profesional kita. Sebab tu kalau kita hebat dan kita masukkan dalam sumbangan profesional kita, maka sebenarnya kehebatan itu lebih lagi. Tak boleh untuk gunakan diri sendiri sekarang ada. Kita boleh kongsi melalui YouTube kita, melalui sosial media yang ada. Perkara yang baiklah kan? Kongsi bersama. Dan saya kata tadi bahawa kebertanggungjawaban itu kepada kita adalah untuk menghasilkan pendidikan yang berkualiti pada akhirnya. Dan dalam masa yang sama, kita menyumbang kepada negara, kita juga dapat kemajuan diri kita. Memastikan diri kita relevan. Kadang-kadang di bilik darjah pun kita tak relevan dari pandangan anak murid kita. Kalau itu berlaku memang sangat malanglah bagi kita sebagai seorang guru. Kalau guru pun, anak murid pun anggap kita tidak relevan. Now dalam dunia sekarang nak menjadikan semua manusia relevan dalam masa dan tempatnya. Dalam masyarakat pun kita nak relevan. Dalam negara pun kita nak relevan. Kalau tidak relevan tadi, kita akan jadi satu bebanan kepada negara pula. Dan kita kaitkan kemajuan kita dengan kemajuan murid. Kita bawa bersama murid kita untuk maju, dan itulah yang dikatakan sebagai peningkatan profesionalisme. Dalam kajian TALIS yang kita terlibat bersama 33 buah negara, guru kita dah puas hati dengan kursus yang kita laksanakan yang banyak berasaskan inisiatif organisasi. Nah, dalam dunia hari ini berubah kepada inisiatif kendiri. Kita yang mencorakkan jenis profesional kita nak jadi apa masa hadapan. Maka kita harus bersedia daripada sekarang. Kalau kita kaitkan dengan laluan-laluan yang ada dalam plan pembangunan kita tadi, mana pada akhir tahun nanti kita akan dinilai menggunakan instrumen bersepadu. Dan instrumen bersepadu ini merupakan instrumen yang betul-betul mengukur PNP atau tugas kita seorang guru. Dia akan dirintiskan dulu pada tahun ini, dan selepas itu 2-3 tahun akan datang gelombang kedua mungkin akan digunakan sepenuhnya, di mana guru nanti akan dikelompokkan kepada 3 kelompok utama. Satu yang berprestasi tinggi ataupun high performing, 2 yang berprestasi biasa, dan kita tak sebut sanalah yang berprestasi rendah. Kerana anggapan kita dalam dokumen rasmi ni, kita kata kita tak ada guru prestasi rendah, walaupun realitinya perlu penambahbaikan. Kita harap guru yang prestasi rendah akan meningkat lagi. So, kalau berprestasi tinggi, peluang yang ditunjukkan dalam laluan kerjaya tadi, 3 tahun berturut-turut berprestasi tinggi, maka dia akan dapat imbuhan di hadapan. Kalau berprestasi biasa, itu yang dikatakan laluan time base tu 8863. Terbakar, marah dekat saya. Sebab semangat tuan-tuan perempuan lebih panas dari semangat mentol ni. Okey. So dari situlah maknanya laluan kerjayanya dibentuk. Dan sekarang ini pun dalam 8863 itu, macam guru yang dalam perkhidmatan ini akan boleh menggunakan 3 tahun pengalaman PPLD itu untuk naik ke 44. Maknanya 4 tahun selepas 41 dah dapat 44. Betul? Dan sekarang ini pula
Time based berdasarkan kepada kecemerlangan. Kecemerlangan ni maksudnya ialah kita mesti sentiasa meningkatkan kita punya pembangunan profesional. Dan kita tak stop dekat situ. Itu berdasarkan laluan kecemerlangan 8863 tersebut, dan antaranya termasuklah sumbangan dalam kepimpinan. Tak apalah, saya pun dah slide yang terakhir sebenarnya. Dia faham mesti Akhir sekali, kesimpulan daripada apa yang saya bentangkan tadi ialah, sebagai guru kita harus sentiasa meningkatkan kompetensi yang kita ada. Dan kompetensi yang kita tingkatkan, kualiti yang kita tingkatkan perlu seiring dengan perubahan dan kehendak dunia pendidikan hari ini. Kompetensi yang kita ada sentiasa kita tambah baik, tambah nilai, dan bangunkanlah diri kita dalam inisiatif pembangunan profesional. Zaman kita diarah untuk buat telah berlalu. Sekarang anak didik kita memerlukan inisiatif kita untuk membawa kejayaan kita, dan dalam masa yang sama kita bawa kejayaan untuk anak murid kita. Dan akhir kata, saya bersama dengan tuan-tuan perempuan dan semua provider berusaha agar guru yang kita hasilkan hari ini dapat menjamin survival kita pada masa hadapan. Pelan pembangunan ini, intisarinya ialah bagaimana kita nak survive generasi kita untuk bersaing di pesada dunia pada masa sekarang dan masa akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.